Assalamualaikum guys, hari ini saya nak kongsi sesuatu dekat korang, tapi sebelum itu kita tengok nih dulu. Pada suatu hari, saya type sesuatu dekat Facebook dan terjumpa video ini. Lihatlah semuanya. Seremban, sebanyak 10.154 kes disiplin bagi pelbagai kesalahan membabitkan pelajar di negeri ini telah direkodkan sepanjang tahun lalu. Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan JPNS, Datuk Pakarudin Ghazali berkata, daripada jumlah itu, kesalahan konten sekolah mencatat bilangan tertinggi iaitu sebanyak 709 kes, manakala baki adalah kes disiplin lain seperti tingkah laku kurang sopan, kekemasan diri dan vandalisme. Beliau berkata, statistik itu menunjukkan usaha menangani masalah disiplin dalam kalangan pelajar perlu digembleng secara bersepadu oleh semua pihak secara langsung maupun tidak langsung. Isu penekanan terhadap aspek penghayatan nilai Islam pada abad ke-21 ini berlaku bermacam-macam isu. Kes jenayah yang terjadi di sekeliling kita, yang mana perkara ini melibatkan mereka yang datang daripada golongan yang berpendidikan, sama ada yang berada di bangku sekolah maupun yang berada di alam kerjaya. Kalau kita tengok sekarang, banyak kemajuan yang dibuat seperti bangunan pencakar langit yang dibina tinggi, kemudian kelajuan internet yang dibuat sehingga mencapai rangkaian 5G, dan juga terdapat kemajuan dari sudut telefon pintar yang mana semua jenama yang berada di dunia ini saling berlumba-lumba memajukan jenama mereka. Namun adakah penektarafan ini seiring dengan pembangunan insan? Namun adakah usaha ini, pembangunan yang terjadi ini seiring dengan peradaban manusia? Adakah pernikahan kini maju sehingga mampu memanusiakan semua manusia? Adakah kenyataan yang menyatakan bahawa kehidupan manusia dinaik taraf dengan memantapkan nilai penghayatan yang terdapat dalam Islam? Namun perkara ini bukanlah sesuatu yang bersifat realistik, yang mana mudah untuk dibentuk dan dihasilkan dalam jangka masa yang sangat singkat tanpa sebarang pengukuhan walaupun sedikit. Justru sebelum kita mencari dan juga mengetahui implikasi berdasarkan isu yang dibincangkan ini dan mencari cadangan solusi penyelesaian bagi isu yang berlaku sekarang ini, jom kita kenali apakah dia yang dimaksudkan dengan nilai penghayatan dalam Islam. Perkataan nilai menurut Zakiyah Darajat adalah suatu keyakinan atau perasaan yang diyakini sebagai suatu identiti yang memberikan corak khusus terhadap pola pemikiran, keterikatan, perasaan serta perilaku seseorang. Dan nilai dalam Islam adalah merupakan suatu prinsip dan ajaran yang sebenar bagi menjalani kehidupan di dunia ini berpaksikan kepada agama Islam yang sebenar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 19. Mafhumnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innad dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar dan diredai di sisi Allah ialah Islam. Menurut kitab Al-Azhar yang ditulis oleh Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau dikenali sebagai Hamka, kalimah ad-din dari sudut ta'rif syariat ialah segala perintah yang dipikulkan oleh syarak kepada hamba yang telah baligh tetapi berakal, iaitu mukallaf. Itulah dia agama. Selain itu, Hamka juga menyatakan bahawa perkataan millah atau millat juga bererti agama. Maksud perkataan ini mencakupi segala peraturan kehidupan, bukan sahaja ibadah, bahkan juga mengatur negara. Kuala Lumpur, sebanyak 402 sekolah rendah dan menengah di seluruh negara dikenal pasti sebagai sekolah hotspot melibatkan kes salah laku dan disiplin, kata Ketua Pengarah Pelajaran Tan Sri Dr. Heru Muhammad Yusof. Beliau berkata, sekolah itu didapati mencatat kadar salah laku dan masalah disiplin yang agak tinggi berdasarkan maklumat dalam sistem salah laku disiplin murid SSDM.
Kementerian Pendidikan KPM. Katanya, lokasi sekolah yang terletak dalam kawasan berisiko jenayah antara faktor meletakkan sekolah berkenaan dalam kategori hotspot. Namun, jumlah sekolah yang terlibat dalam hotspot ini pada dasarnya adalah terkawal dan pihak sekolah dapat mengawal murid dan sekolah mereka. Secara keseluruhannya, jumlah murid yang terlibat dalam kes disiplin dan dianggap tegar adalah dalam lingkungan 10 hingga 15 orang sahaja bagi sesebuah sekolah. Mereka ini akan dirujuk kepada guru kaunseling dan guru disiplin bagi proses intervensi dan pemulihan. Katanya kepada bernama. Difahamkan selama mencalonkan sekolah hotspot yang tertinggi iaitu sebanyak 76 sekolah, diikuti dengan Johor sebanyak 63 buah sekolah, Negeri Sembilan 40, Pahang 37 dan Pulau Pinang 37. Heru berkata, ketegasan pihak sekolah dalam mencatat salah laku murid membolehkan KPM membantu sekolah dalam menangani salah laku murid dengan melibatkan sekolah tersebut dengan program KPM di tingkat nasional. Melalui program Strategi Lautan Biru Kebangsaan NBOS, KPM dengan kerjasama Angkatan Tentera Malaysia dan Polis Diraja Malaysia memperkenalkan program Remaja Berwawasan PRB pada tahun 2013. Program itu katanya memberi fokus kepada murid mempunyai masalah disiplin untuk dibangunkan sahsiah dan jati diri mereka. Pada masa sama, KPM juga bekerjasama dengan badan bukan kerajaan lain seperti Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia MCF, Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK dan Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan NUTP untuk menangani masalah disiplin di sekolah-sekolah terpilih, katanya. Kuala Lumpur, pelajar sekolah kini tidak hanya terlibat dengan kegiatan konten sekolah, vandalisme dan buli. Katanya berdasarkan statistik narkotik, 467 tangkapan melibatkan pelajar sekolah dibuat pada tahun 2017 dan angka tersebut meningkat kepada 577 tangkapan pada tahun lepas. Perlibatan pelajar dengan najis dadah semakin serius dan memerlukan perhatian semua pihak. Tambahan pula, kami tidak dapat menolak pandangan skeptikal masyarakat bahawa najis dadah adalah ibu kepada segala punca pelakuan jenayah. Katanya dalam perutusan sempena program Jom ke Sekolah Peringkat Kebangsaan tahun 2019 hari ini. Beliau juga berkata, statistik indeks jenayah melibatkan pelajar sekolah mencatatkan penurunan sebanyak 1,285 kes pada tahun 2018 berbanding 1,722 kes pada tahun sebelumnya. Meskipun menunjukkan pengurangan, usaha menanganinya masih perlu dipergiat memandangkan jumlah kes ini masih berada pada tahap yang menggusarkan. Elemen-elemen negatif yang disebarkan melalui kecanggihan teknologi serta kebebasan penggunaan media sosial dalam kalangan remaja antara penyumbang kepada keruntuhan dan kebejatan akhlak generasi muda masa kini, kata Muhammad Fuzi. Kurangnya penghayatan kepada subjek pendidikan Islam. Keruntuhan institusi kekeluargaan. Menjadikan pelajar kurang berminat terhadap mata pelajaran pendidikan Islam. Implikasi kurangnya penghayatan kepada subjek pendidikan Islam ini telah menyebabkan masalah sosial dalam kalangan para pelajar semakin meningkat dari tahun ke tahun. Kesalahan jenayah yang melibatkan para pelajar juga telah menjadi bukti bahawa subjek pendidikan Islam kurang memberi impak dan gagal menerapkan nilai-nilai insaniah dalam diri para pelajar di sekolah. Mengapa dikaitkan masalah ini dengan subjek pendidikan Islam?
Seperti yang kita semua tahu, subjek pendidikan Islam ini diperkenalkan dengan satu matlamat, iaitu melahirkan pelajar soleh yang beriman, berilmu dan juga berakhlak. Justru itu, pastinya berlaku beberapa kekurangan semasa proses pembentukan akhlak ini dari berbagai aspek, khususnya daripada aspek penyampaian oleh guru pendidikan Islam itu sendiri. Mengapa boleh mengundang kepada keruntuhan institusi kekeluargaan? Hal ini kerana kalau kita lihat ibu bapa pada zaman sekarang, ramai yang lebih mementingkan kepada kebendaan dunia, kepada kemewahan, kepada akademik, bukannya kepada keagamaan. Yang mana ramai pada ibu bapa sekarang yang menghantar anak-anak mereka ke sekolah yang tidak mempunyai aliran agama dan mereka sendiri tidak menerapkan kehidupan agama itu dalam keluarga diorang. Jadinya, yang mana anak-anak ni nanti yang mereka tahu ibu bapa mereka nakkan mereka mendapat keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan, mahukan mereka mendapat pekerjaan yang bagus tanpa menitik beratkan unsur-unsur keagamaan itu. Jadi, impaknya bila mereka sudah dewasa, maka terdapat segelintir anak-anak yang tidak menjaga silaturahim bersama keluarga. Kerana yang mereka tahu ibu bapa mereka mahukan kerja yang bagus. Jadi untuk apa mereka pulang ke rumah bersua muka dengan ibu bapa menjaga silaturahim, kerana mereka sudah dapat apa yang mereka mahukan. Jadi ini sangat penting dalam Islam yang mana menuntut setiap umatnya untuk menjaga silaturahim, utamanya sesama ahli keluarga. Jadi sekiranya ibu bapa tidak menerapkan hal-hal kecil sebegini daripada kecil lagi, maka benda itulah yang akan mengundang kepada keruntuhan institusi kekeluargaan. Menjadikan pelajar tidak berminat ataupun kurang berminat terhadap mata pelajaran pendidikan Islam. Perkara ini berlaku kerana pelajar menganggap bahawa mata pelajaran pendidikan Islam itu sendiri membosankan dan tidak menyeronokkan. Sebab apa? Sebab sesi pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas berlaku dengan literan dan ceramah-ceramah daripada guru pendidikan Islam. Ada juga pelajar yang sanggup konten kelas pendidikan Islam semata-mata tidak berminat dengan ceramah-ceramah yang ditawarkan oleh guru pendidikan Islam itu sendiri. Menurut kajian Syamsuddin pada tahun 1990, responden beliau terdiri daripada pelajar-pelajar Politeknik Muka Umar. Beliau merumuskan kajian beliau dengan mengatakan bahawa 58% responden kurang berminat terhadap kursus pendidikan Islam dan hanya 62% responden yang menguasai pengetahuan asas agama Islam. Terdapat beberapa perkara yang dicadangkan untuk dipraktikan oleh semua pihak yang bertanggungjawab dalam memastikan isu ini tidaklah terus berlanjutan dan berakar umbi di dalam perkembangan subjek pendidikan Islam di negara kita. Yang pertama, seorang guru perlulah menjadi role model ataupun suri tauladan kepada murid dalam pelbagai aspek, khususnya guru pendidikan Islam. Seperti yang kita semua tahu, guru merupakan golongan kedua yang bertanggungjawab dalam proses pembentukan akhlak seseorang pelajar. Justru itu, wajarlah jika seseorang guru itu menjadi role model kepada pelajar dengan menzahirkan nilai-nilai insaniah bagi memastikan isu ini tidaklah terus berpanjangan. Terdapat beberapa perkara yang diketengahkan untuk mempraktikkan cadangan ini. Yang pertama, seorang guru bolehlah menerapkan 6 teori akhlak seorang guru yang diketengahkan oleh Imam Al-Ghazali. 6 teori tersebut ialah akhlak ikhlas, nasihat, kasih sayang, hikmah, pengajaran yang bertahap dan juga akhlak beramal dengan ilmu. Yang kedua, guru perlulah menyiapkan diri mereka dengan 3 aspek utama, iaitu aspek pemakaian, aspek pertuturan dan juga aspek tingkah laku. Aspek pemakaian ini dapat dizahirkan dengan pengamalan pemakaian pakaian yang sopan, kemas dan juga menutup aurat tidak kira di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Yang kedua, aspek pertuturan ini dapat ditunjukkan dengan pertuturan yang baik, benar dan juga menggunakan intonasi yang betul oleh seseorang guru. Dan yang terakhir, guru perlulah menyiapkan diri mereka dengan tingkah laku yang baik,
sopan dan berdisiplin bagi memastikan guru dapat menjadi suri tauladan kepada pelajar. Dan yang terakhir, yang ketiga, bagi memastikan seseorang guru itu dapat menjadi role model kepada pelajar, guru perlulah menzahirkan kedua-dua perkara yang telah saya sebutkan sebentar tadi bagi mewujudkan sekolah yang solehah. Anak-anak ibarat kain putih, maka ibu bapalah yang perlu mencorakkannya. Antara penambahbaikan yang boleh dilakukan ialah ibu bapa memainkan peranan penting dalam menerapkan penghayatan jangka masa panjang dengan mendidik anak-anak sejak mereka kecil lagi mengenai asas-asas ilmu agama. Kerana di usia mereka yang masih kanak-kanak, mereka masih meneroka dan mudah menerima ilmu baru berbanding ketika mereka dewasa nanti. Seterusnya, ibu bapa perlu menjadi contoh tauladan untuk anak-anak dengan mempraktikkan kehidupan Islam di rumah. Ada kalanya anak-anak merasa tidak semangat untuk ibu belajar mengenai ilmu agama walaupun ibu bapa menghantar mereka ke sekolah agama. Hal ini kerana di rumah mereka tiada contoh ikutan selain daripada ibu bapa mereka sendiri, memandangkan mereka yang sibuk mengejar kerjaya, mengejar kebendaan dunia dan sebagainya. Didikan agama sejak kecil akan mendorong anak-anak membesar menjadi insan yang berguna. Pak kata pepatah, melentur buluh biarlah daripada rebungnya. Sejak anak-anak belajar bertatih lagi, ibu bapa perlu menunjukkan contoh tauladan dan menerapkan nilai-nilai murni Islam. Antara contoh didikan yang paling dekat ialah mengenal Al-Quran serta membacanya, cara-cara bersolat dan mempraktikannya, cara-cara berinteraksi dengan insan sekeliling alam sekitar, serta adab-adab kekeluargaan dan adab di dalam kehidupan. Bukan itu sahaja, malahan anak-anak juga perlu diberi pendedahan awal mengenai hukum-hukum asas di dalam Islam seperti boleh atau tidak bolehnya sesuatu perbuatan itu. Contohnya, mengajar mereka mengenai sentuhan selamat dan sentuhan tidak selamat. Hal ini bertujuan untuk mengelak daripada berlakunya semua haram. Seperti pada zaman sekarang yang dapat kita lihat berlakunya isu di mana ibu tiri berzina dengan anak tiri, serta berlakunya banyak isu-isu seks di luar tadi ini. Jadi untuk mengelakkan daripada berlakunya perkara-perkara ini, ibu bapa perlulah memberitahu anak-anak tentang hukum serta batasan-batasan di dalam kehidupan seharian antara lelaki dan wanita. Di dalam Islam sendiri sangat menuntut kesemua umatnya untuk melakukan amal makruf dan nahi munkar, iaitu melakukan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Jadi merupakan tanggungjawab ibu bapa itu sendiri untuk mencegah lebih awal anak-anak mereka sebelum terjebak dengan gejala-gejala yang tidak diingini. Semua ibu bapa sudah pasti mahukan yang terbaik daripada setiap anak-anak mereka. Maka bermula daripada tindakan ibu bapa itu sendiri menentukan bagaimana sikap dan pengaruh pemikiran anak-anak mereka. Bermula daripada kelompok yang kecil terlebih dahulu, iaitu institusi kekeluargaan, maka akan terbentuklah masyarakat yang aman dan harmoni. Pesanan dan didikan seperti ini sejak kecil boleh mendorong anak-anak untuk menjadi pemimpin keluarga yang baik pada masa hadapan, supaya mereka dapat mengikut jejak langkah ibu bapa mereka dalam mendidik mereka sejak kecil lagi. Menurut Zahara, dalam kajiannya pada tahun 1997 yang mengatakan bahawa mata pelajaran pendidikan Islam bersifat hidup yang merangkumi semua aspek kehidupan manusia. Ia bukanlah subjek yang wajib semata-mata, malah yang lebih utama adalah untuk membentuk kepribadian insan. Maka dengan itu, alangkah baiknya jika para pendidik mengambil langkah awal untuk membendung masalah kurangnya minat pelajar terhadap mata pelajaran pendidikan Islam. Cadangan yang saya dapat berikan adalah dengan mengubah ataupun menginovasikan sesi PDPC kepada yang lebih bersifat contemporary. Bagaimana? Caranya adalah dengan menerapkan elemen-elemen EMK dalam sesi PDPC yang bertujuan untuk memberikan lebih fokus dalam pembangunan berinsan sekaligus menarik minat pelajar terhadap mata pelajaran pendidikan Islam. Apa itu EMK? EMK adalah singkatan kepada elemen merentas kurikulum. Antara elemen-elemennya adalah bahasa, kelestarian alam sekitar, nilai mutu, sains dan teknologi, patriotisme, kreativiti dan inovasi, keusahawanan, teknologi maklumat dan
ingin mencadangkan agar para guru menggunakan elemen TMK, iaitu teknologi maklumat dan komunikasi pada era moden ini. Sebagai contoh, dalam subtopik akhlak dalam pendidikan Islam, guru boleh membuat tayangan skrin semasa sesi PDPC yang memaparkan video akhlak-akhlak yang baik dan juga akhlak-akhlak yang buruk. Melalui tayangan video tersebut, pelajar dapat melihat dengan jelas dan juga membezakan akhlak-akhlak yang baik dan juga akhlak-akhlak yang buruk. Secara tidak langsung, mereka dapat mempraktikkan nilai-nilai yang baik yang mereka lihat dalam kehidupan seharian mereka. Menurut saya, apabila minat pelajar terhadap mata pelajaran pendidikan Islam ini semakin bertambah, maka nilai penghayatan Islam di dalam diri mereka juga turut bertambah. Kesimpulan dapat kita ambil daripada perkara ini adalah semua golongan ataupun pihak perlulah sedar akan tanggungjawab mereka dalam menyelesaikan isu yang berlaku ini, sama ada bagi pihak kerajaan, masyarakat, sekolah, ibu bapa, guru-guru dan juga murid itu sendiri. Perlulah sedar akan tanggungjawab mereka. Mereka adalah insan dan khalifah yang diamanahkan untuk meneruskan dakwah Rasulullah dengan menunjukkan keindahan sunnah baginda Nabi SAW. Hal ini kerana baginda merupakan contoh tauladan yang terbaik atau panduan buat umat manusia, bukan sahaja terhadap orang Islam, bahkan juga buat mereka yang masih belum beragama Islam. Kami petik daripada satu hadis, baginda bersabda, mafhumnya, sesungguhnya Allah tidak memandang kepada jasad dan rupa bentuk kamu, tidak kepada keturunan dan harta kekayaan kamu. Sebaliknya, Allah memandang kepada hati kamu. Maka sesiapa memiliki hati suci bersih, nescaya Allah amat mencintai orang tersebut. Ketahuilah, wahai anak Adam, bahawa orang yang paling dicintai Allah ialah orang yang paling bertakwa di kalangan kamu. Hadis riwayat Muslim dan Tabarani.